Kasih Tuhan. 我姐平安。 Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 在我们还没有听到之前，让我们一起低头祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari Paskah ini. 天父上帝，我们感谢你所赐予今天的复活节。 Tuhan telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. 你已经差遣了独生子耶稣基督， Yesus boleh datang, mati, dan bangkit. 耶稣能够到来为我们死，并且复活。 Terima kasih Tuhan karena Yesus bangkit, 感谢主，因为基督复活， kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. 我们能够在今天敬拜主。 Kami bersyukur kami boleh menyembah Allah yang hidup. 我们感谢主，能够侍奉那永活的主， Allah yang boleh berbicara kepada setiap kami. 能够对我们每个人说话的主。 Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berbicara pada setiap kami pada pagi hari ini. 我们求告主，今天对我们每个人说话。 Biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan. 但愿我们能够聆听你的话。 Biar kuasa kebangkitan Kristus memberi kami kekuatan. 但愿基督复活的大能能够赐我们力量， Kekuatan untuk hidup memuliakan nama-Mu. 能够重新得力荣耀主的圣名。 Urapi kedua hamba-Mu 所以你高牧两位仆人， dan berkati setiap kami yang mendengarkan. 并且高牧每一个聆听的兄弟姐妹。 Dengarlah doa kami ya Tuhan. 垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. 我们一起来看腓立比书第2章，从第9节到11节。 Filipi 2 ayat 9 sampai 11. 腓立比书第2章9节到11节。 Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Saudara yang terkasih, kita masih ingat pada awal tahun 2019. 各位兄弟姐妹，我们还记得在2019年的开始， Kita memasuki awal tahun 2019 dengan penuh optimisme. 我们以很乐观的情形进入2019年。 Optimisme akan kemajuan ekonomi, 我们对这个经济的进展很乐观， kemajuan teknologi. 科技的发展很乐观。 Ada presiden yang optimis dia akan terpilih kembali. 有总统很乐观，他还会被重新拣选。 Grafik ekonomi dunia naik, saudara sekalian. 世界的那个经济图一直不断的上升， Tetapi memasuki akhir 2019, 但是进入2019年尾， semuanya berubah. 一切都改变了， Tidak lagi ada optimisme. 已经不再有乐观的情形。 Apalagi masuk tahun 2020 awal, 更何况进入2020年初， semuanya turun. 一切都降落了。 Teknologi canggih sekalipun tidak bisa menyelesaikan masalah pandemi ini. 即使是最先进的科技，都不能够解决当今的疫情。 Rumah sakit yang canggih sekalipun kewalahan menangani begitu banyak orang sakit. 在最先进的那个医院也手忙脚乱，不能够应付这些病患。 Ada seorang kepala rumah sakit di Spanyol berkata begini, 在西班牙，一个院长这样子说： kita ini berdosa karena terlalu percaya diri. 我们都是罪人，因为太过自信。 Maksudnya kita terlalu percaya kepada kekuatan manusia. 意思是说，我们太相信人的能力。 Pandemi mengingatkan kita bahwa kita manusia bukan Tuhan. 疫情呢，提醒我们，告诉我们，我们是人，并不是上帝。 Kita manusia yang terbatas. 我们是有限的人， Manusia memang bisa ke bulan, 人可以到月球， bisa mengelilingi Mars, planet Mars, 能够去兜那个火星， tetapi tidak bisa mengatasi pandemi. 但是不能够应付疫情。 Kita terbatas. 我们是有限的， Badan manusia juga tidak bisa diprediksi. 人的身体也不能够预测。
Ada yang berusia 80 tahun kena COVID sembuh. 有些人80岁了，患了新冠病毒，但是却痊愈了。 Ada atlet berusia 35 tahun kena COVID tidak sembuh, meninggal. 有些运动员很年轻，35岁，患了新冠病毒却死了。 Kita tahu pada masa pandemi ini semua berita bahagia tiba-tiba berubah menjadi berita duka cita, sad news. 那么在这个疫情当中，一切有喜乐的信息呢，都变成一些很悲伤或者是很痛苦的一些新闻。 Setiap hari kita selalu membaca jumlah yang mati. 每一天我们阅读是死亡的人数是多少？ Kita melihat ini jumlah yang kena, 我们看到那个患新冠病毒的人数， jumlah yang sembuh, 得痊愈的人数， tapi paling akhir jumlah yang mati. 到最后我们看死亡的人数。 Mati itu selalu kata terakhir. 那么死亡永远是最终的话。 Di bahasa Inggris kita katakan death is the final word. 那么英文就是说那是最终的话。 Di dalam kitab Kejadian 5 dikatakan begitu banyak manusia akhirnya mati. 那么在创世纪5章的时候，他说很多人都死了。 Dalam kitab 1-2 raja-raja, raja apapun juga, baik tidak baik, akhirnya dia mati. 在那个列王记上下也是，无论是好的君王、不好君王，到最后他们也都死了。 Dengan kata lain, hidup kalah, mati menang. 换句话说，如果那个生活呢输了就死了，那个得胜了就也活了。 Mati mengalahkan hidup. 那么那个死击败了那个活。 Tetapi 2000 tahun yang lalu ada sesuatu yang berbeda terjadi. 但是2000年前一样不寻常的事情发生了， Yesus mati, 耶稣死了， tapi pada hari ketiga dia bangkit. 但是在第3天他活了。 Setelah bangkit dia tidak mati lagi selamanya. 他活了之后就永远不再死， Maka kata terakhir bukan lagi mati, 所以最终的话不再是死， tetapi hidup. 而是活。 Seperti pujian yang kita naikkan tadi. 就好像我们刚才唱的诗歌， Yesus hidup. 基督复活， Hidup menang atas kematian. 他战胜了死亡， Karena Kristus sudah bangkit. 因为基督已经复活。 Dan siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. 那么凡相信基督的人，即使他死了，他还是活着的。 Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. 那么基督的复活，证明了他是上帝，他是主。 Roma 10 ayat 9 berkata, 罗马书第10章第9节说： Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 罗马书第10章第9节说：你若口里认耶稣为主，心里相信上帝叫他从死里复活，就必得救。 Yesus adalah Tuhan. 基督耶稣是主， Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. 上帝叫他从死人中复活。 Tidak ada pemimpin agama manapun bangkit dari kematian. 没有任何的宗教的领袖能够从死里复活， Maka mereka bukan Tuhan. 所以因此他们不是主。 Kalau Tuhan harus bisa bangkit. 如果是主的话，应该会复活。 Dan inilah iman yang menyelamatkan. 那这就是我们得胜的信心， Percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. 相信上帝将他从死人中复活。 Itu berarti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 那就表示说，我们相信耶稣是主。 Maka ada dua hal kita belajar. 所以有2点我们会学习。 Yang pertama, kita menghadapi pandemi. 第一，我们面对疫情。 Pandemi berarti menyatakan kita bukan Tuhan. 那么疫情显明说我们不是主。 Yang kedua, Paskah. 第二是复活节。 Paskah menyatakan Yesus adalah Tuhan. 那么复活节呢，显明耶稣就是主。 Dan apa yang membedakan Tuhan dari manusia? 那么这是什么分别主跟人呢？ Satu kata, 有一句话， semua, 一切、 all, 所有、 setiap, 每一个、 every. 每一样， Manusia bukan segalanya, 人不是一切， Tuhan segalanya. 上帝才是一切。 Kita sering mendengar dalam bahasa Inggris dikatakan man is not everything. 我们很时常说，人并不是一切， God is everything. 上帝是一切， Allah adalah segalanya. 上帝是一切。 Itulah sebabnya Yesus, kalau ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, maksudnya dia Tuhan
atas semua, Lord of all. 因此，如果我们说主是上帝是主的话，那么我们就写明说他是万有的主。 Kata segala ini all ditemukan dalam ayat yang kita baca tadi, setiap ayatnya. 那么刚才这个所有或者是一切的话，是刚才我们所读的在里面都写明了。 Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 第9节说，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。 Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 那么第10节说，叫一切在天上的、在地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。 Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 那么11节说，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Tuhan itu disebut Tuhan karena dia Tuhan atas segalanya. 那么上帝被称为主，是因为他是万有之主。 Inilah renungan kita pada pagi hari ini. 这是我们今天所要思想的。 Tuhan adalah Tuhan atas semuanya. 上帝是万有之主， Kalau dia bukan Tuhan atas semua, 如果他不是万有之主， dia bukan Tuhan sama sekali. 他就完全不是主。 Ada seorang misionaris dalam bahasa Inggris berkata, if he is not Lord of all, he is not Lord at all. 一个宣教士说，他如果不是万有之主，他就完全不是主。 Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, berarti kita percaya dia Tuhan atas semuanya. 如果我们相信耶稣主，那么我们就相信他是万有之主。 Lalu bagaimana kita harus hidup kalau dia Tuhan atas semuanya? 如果他是万有之主，我们要以怎么样的心态过活呢？ Yang pertama, 一， bijaksana. 要有智慧， Kita harus hidup bijaksana. 我们要过着有智慧的生活， Tidak boleh hidup sembarangan. 不能够胡乱的过活。 Yang disebut Tuhan artinya pemilik. 被称为主，就是因为他是主人。 Tuhan Yesus Tuhan atas semua artinya dia pemilik semuanya. 耶稣是万有之主，那么就是一切都是他所有属于他的。 Firman Tuhan berkata, kamu bukan milik kamu sendiri. 圣经有话说，你不是属于自己的人， Kamu milik Kristus. 你是属基督的。 Segala yang kita punya juga punyanya Kristus. 我们一切所有都是基督的， Sehingga kita harus hidup dengan bijaksana. 以致我们要过着有智慧的生活。 Ada sebuah restoran berganti pemilik. 有一间餐馆，它换了主人， Ditulisnya under new management. 写着就是在新的管理之下。 Bos yang lama ketika pegawainya telat datang tidak apa-apa. 如果旧的那个主人的话，如果员工迟到没有无所谓， Bos yang baru beda. 那么新的主人不一样。 Kalau pegawai telat datang hitung 1. 如果那个员工迟到，就是算一次， Peringatan pertama 就是 maksudnya. 第一次的警告。 Peringatan ketiga diberhentikan. 如果警告了到第3次的时候就被停职， Pegawai lama mengeluh. 那么那个旧的那个员工他们就发怨言。 Dulu kita telat tidak apa-apa kok. 以前我们迟到都无所谓， Kenapa sekarang dapat peringatan? 为什么现在被警 Karena 告？ sudah ganti pemilik. 因为已经换了主人， Kamu bukan lagi milik dan kerja kepada bos yang lama. 你现在不是在那个旧的主人之下过生活， Kamu kerja kepada seorang pemilik yang baru. 你现在是一个新的主人为他做工。 Alkitab mengatakan kita dulu milik dosa. 那么圣经说，我们以前是属于罪的， Berbicara sembarangan, bertindak sembarangan. 胡乱的说话，胡乱的行动。 Sekarang kita milik Kristus. 现在我们是属基督的， Maka berkata dan bertindak jangan sembarangan. 所以我们行事为人不可以胡乱， Harus bijaksana dan hati-hati. 要有智慧，要小心。 Apapun yang kita lakukan atas nama pemilik yang baru kita, Yesus Kristus. 无论我们做任何事情，我们是奉我们的主耶稣基督的名做的。 Roma 14 ayat 8 dan 9 berkata, 罗马书第14章第8、第9节说， sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. 你们若活着是为主而活，若死了是为主而死，所以你们或活或死，总是主的人。 Ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. 因此，基督死了又活了，并要做死人和活人的神的主。
Yesus pemilik kita. 耶稣是我们的主人， Dia Tuhan atas semua, orang mati dan orang hidup. 他是万有的主，无论是死人或活人。 Kita bukan milik kita. 我们不是属于自己的， Harta kita bukan milik kita. 我们的财富不是属于我们的， Uang di rekening bank kita atas nama kita bukan milik kita. 我们在户口的钱也不是属于我们的， Jabatan kita bukan milik kita. 我们的职位也不是属于我们的， Talenta kita juga bukan milik 我 kita. 们的才干也不是属于我们的， Semua itu dari Tuhan. 一切都是从主而来， Semua itu punyanya, miliknya Tuhan. 一切都是归基督所有。 Kalau begitu kita harus bijaksana. 因此呢，我们要有智慧， Karena bukan punya kita. 因为不是属于我 Kalau 们的。 pinjam mobil orang harus hati-hati. 如果我们借别人的车用，要小心， Karena bukan punya kita. 因为不是我们的。 Mobil itu ada pemiliknya. 那个车有主人， Kita cuman pinjam. 我们只是借用。 Waktu kita pinjam buku seseorang, 如果我们借别人的书， kita harus membuka halamannya dengan hati-hati. 我们要翻开书页的时候，我们要小心， Bukan punya kita. 因为不是属于我们的。 Diri kita harus hidup dan berkata dengan bijaksana. 如果我们的生命，我们要有智慧的说话， Karena kita bukan milik sendiri. 因为我们不是属于自己的。 Yang kita lakukan dalam hidup ini, yang kita katakan dalam hidup ini selalu atas nama pemilik kita, Yesus Kristus. 我们在生活上所说的每一句话，所行的每一件事，都是奉主耶稣之名说的或做的。 Atas nama Tuhan Yesus kita bertindak. 奉主耶稣的名，我们行动。 Dan Yesus adalah nama di atas segala nama. 而且耶稣是万民之上的名， Kita harus hati-hati, 所以我们要小心， harus bijaksana. 要有智慧。 Kita bawa nama Yesus. 我们带着耶稣的名， Ketika kita berbuat benar, 当我们行义的时候， orang tidak berkata manusia ini berbuat benar. 人不会说这个人行义， Mereka berkata pengikut Kristus berbuat benar. 他们说跟随基督的人才行义。 Waktu kita berkata salah, 当我们说错话， orang tidak bisa berkata manusia biasa bersalah. 人不会说人通常都会有错， Mereka akan berkata, 他们会说 kok mengikut Kristus ngomongnya seperti itu? 为什么那个跟随基督的人这样子说话呢？ Kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. 我们活着是为主而活，或死了是为主而死。 Kita milik Kristus. 我们是属基督的， Kristus Tuhan kita. 基督是我们的主。 Apapun yang kita lakukan, kita bawa nama Tuhan Yesus. 无论我们做什么事情，我们都带着耶稣的名。 Ada seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan. 有一个员工在一间企业中工作， Dia menulis di komputer, di Facebook, berita bohong. 他在电脑上或在书脸上写了一些谎言， Akhirnya ketahuan. 结果被发现了。 Apa yang terjadi? 发生什么事情呢？ Dipecat dari perusahaannya. 从那公司里被解除。 Dia berkata, itu kan bukan waktu saya kerja. 他说那个时候不是我做工的时候， Itu kan saya sudah selesai kerja, baru saya ngetik di komputer. 那是我已经做完工了，已经放工的时间，我才在电脑上打字。 Tetapi atasannya berkata, 但是他的上司说， kamu bawa nama perusahaan, baik kamu bekerja maupun kamu istirahat. 你是带着公司的名，无论是你工作的时间，或者是你休息的时间。 Waktu orang berkata, siapa tuh yang mengetik kata-kata bohong di komputer? 如果人家问是到底是谁打了这些谎言， Mereka bukan cuma berkata seorang manusia menulis kata-kata bohong. 他们只会说有一个人写了这个谎言。 Mereka berkata pegawai perusahaan A yang menulis kata-kata bohong. 他说这个 A 公司的员工写的。 Kita tidak bisa melepaskan diri dari identitas kita ini orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. 我们不能够摆脱我们的身份，就是我们是跟随基督的人。 Di dunia ini ada banyak nama seperti Alkitab katakan. 在世上有很多的名，正如圣经所说， Dan orang bertindak selalu atas nama sesuatu. 而且人所做的一切事情都是奉某些名做的。 Ada yang melakukan perbuatan tidak baik seperti menipu misalnya, 有 ya. 些人可能做了一些不好的事情，比如说骗人。 Lalu ditanya, "Kenapa kamu menipu?" 但是我来问他，为什么你骗人呢？ Dia mengatakan demi mencari sesuap nasi. 他说是为了一口饭。 Atas nama mencari sesuap nasi, dia menghalalkan semua cara. 他借用为了找一口饭的理由去做一些不好的事情。 Orang Kristen hanya boleh bertindak atas satu nama. 那么基督徒只能够奉一个人的名去做事情， Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. 那是万民之上的名，就是主耶稣的名。 Kolose 3 ayat 17 berkata, 哥罗西书第3章17节说，
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 罗马书第3章10节说，无论做什么，或说话或行事，都要奉耶稣基督的名，接着他感谢父神。 Yesus adalah Tuhan atas semua. 耶稣是万有之上的主， Maka hidup dan berkata dengan bijaksana. 所以我们行事说话都要非常的小心，要有智慧。 Kita punya pemilik baru namanya Tuhan Yesus. 我们一个新的主人，他名叫耶稣。 Bos kita bukan lagi dosa, 我们的老板不再是罪恶， tapi Tuhan Yesus. 而是主耶稣。 Yang kedua, 第二， berserah. 交托。 Filipi 2 ayat 10 berkata, 腓立布书第2节说， supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 叫一切在天上的、地上的和地底下的。 Kita harus membedakan dua kata, 我们要分别2句话， menyerah 就是交托 dan berserah. 或放弃。 Biasa orang bertekuk lutut itu menyerah kalah. 有一些人是因为他们去世的时候，他们是宣布他们放弃了或是败了， Tapi buat kita, kita bukan menyerah. 而且对我们不是屈服， Kita berserah. 我们交托， Bedakan keduanya. 我们要分别这2点。 Menyerah itu berarti kalah. 如果放弃或是屈服，那是输了； Berserah itu menang. 交托呢是赢了。 Saudara sekalian, setiap aspek hidup kita itu ada kuncinya. 各位兄弟姐妹，我们生活的每一个方面都有一个钥匙。 Kalau Yesus adalah Tuhan atas kita, 如果主耶稣是我一切万有的主， semua kunci harus kita kasih ke tangan Tuhan Yesus. 所有的钥匙都要交在主的手中。 Kalau kita masih simpan kunci itu, kita pegang sendiri, itu berarti Yesus belum menjadi Tuhan atas segalanya dalam hidup kita. 如果我们这些钥匙还自己收着呢，那就表示主耶稣还不是万有的主。 Ada bidang pekerjaan, 于是工作方面、 pelayanan, 或服饰方面， keuangan, 或是经济方面、财政方面， kehidupan pribadi, 或是个人的生活， mungkin rekreasi kita. 或者是我们的娱乐， Semua ini ada kuncinya. 每一样都有钥匙。 Pertanyaannya, 问题是， siapa yang pegang kuncinya? 谁握着这些钥匙？ Siapa yang pegang kuncinya? 谁握着钥匙？ Kalau Yesus pemilik, 如果耶稣是主人， Dia yang pegang kuncinya. 他应该是握着锁匙。 Tidak ada perusahaan kuncinya dipegang pegawai. 没有一间公司，他的公司的钥匙是个员工握着的。 Pada akhirnya semua yang pegang kuncinya pemilik. 到最后呢，所有握着钥匙的人都是主人。 Kerajaan Tuhan, Yesus pegang kunci. 那么我们的主是主，所以他握着钥匙。 Hidup kita juga kita serahkan, Tuhan Yesus peganglah semua kunci 我 hidupku. 们的生命也是一样，我们交托于主，主啊，求你握着我们所有的钥匙。 Kalau kita paksa pegang kunci hidup kita, kita yang atur semuanya tanpa Tuhan, 如果我们勉强的握着我们的钥匙，而且没有交给主， hasilnya cuma satu, 结果只有一个， menyerah dan kalah. 到后来是放弃，承认输了， Akhirnya harus let go. 到最后要放手， Itu namanya berserah. 那就是交托。 Daripada tunggu kalah, kita mulai dengan sikap berserah dari pertama. 与其要认输，那么我们就从开始就学习交托。 Ada orang memegang perusahaannya dengan ketat. 有一些人呢，很严厉的管他的公司， Akhir-akhirnya dia tidak bisa pegang lagi. 到后来他管不了了， Tambah usia, 他年龄的增长， perkembangan zaman, 世界的发展， dia let go. 他就放手。 Kita berserah dari pertama, bukan tunggu kita nggak ada jalan lain. 我们从起初就要交托，不要等到无路可走的时候。 Yesus tidak paksa ambil kunci dari tangan kita. 上帝不会勉强的夺走我们的锁匙、钥 Tuhan 匙。 mau kita dengan sukarela berkata, Tuhan ini kunci hidupku, semuanya Tuhan pegang. 上帝要我们很乐意的把我们的一切的钥匙完全交托给主。 Saya ikut Tuhan. 我是跟随主的人， Tuhan pemilik saya. 上帝是我的主人。 Kapan terakhir kita terbang naik pesawat, saudara sekalian? 我们最后坐飞机是什么时候呢？ Mungkin sudah lama tidak naik pesawat ya. 可能已经很久没有坐飞机了。 Saya mau tanya pada saudara, 我现在问你们，
Pesawat terakhir yang saudara naik, pilotnya namanya siapa? 那么到飞机师的名叫什么名？ Saya yakin kita mayoritasnya kata, saya nggak tahu nama pilotnya. 我们大多数人都会说我不知道那个飞机师是谁， Saudara tidak tahu pilotnya, 你不知道那个飞机师是谁， kenapa berani mempercayakan hidup kita, keselamatan nyawa kita di udara di tangan dia? 为什么勇敢的把我们的生命交托给他呢？飞在半空中， Iman kita kepada pilot yang kita tidak kenal itu besar sekali. 我们相信那个我们不认识的那个飞机师是很大的。 Anak kita kirim ke luar negeri. 我们的孩子送到外国去， Kita berani percayakan anak kita kepada pilot yang kita tidak tahu apakah dia mabuk-mabukan sebelum penerbang dan sebagainya. Kita tidak tahu. 我们敢把我们的孩子交给这样的一个飞机师，那个时候他在飞机行之前是否是喝了酒，或者是做了其他的事情，我们不知道。 Kita berani berserah kepada pilot yang kita tidak kenal. 我们勇敢的把那个一切完全交给这个我不认识的那个飞机师。 Bukankah kita harus lebih berani percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, mati dan bangkit untuk kita yang kita kenal? 那么我们不是应该更勇敢的交托于我们的主，他为我们死，为我们复活，而且与我们同在的主。 Segala sesuatu yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan jadi berguna. 我们一切完全交托主的都变成有用。 Segala sesuatu yang kita simpan sendiri, tidak serahkan ke tangan Tuhan, akan menjadi tidak berguna. 那么一切我们握在自己的手中的，没有交托于主的，会变成没有用。 5 roti 2 ikan. 5饼2鱼， Disimpan sendiri pasti busuk. 如果自己收起来，肯定会坏。 Diserahkan ke tangan Tuhan Yesus, 交托给在上主耶稣的手中， jadi berkat bagi 5.000 orang lebih. 变成5000多人的祝福。 Masih dibicarakan sampai hari ini. 直到现今还在讲说 5 roti 2 ikan. 5饼2鱼， Serahkan ke dalam tangan Tuhan. 交托在主的手中， Bukan menyerah, 并不是放弃或是屈服， berserah. 而是交托。 Menyerah itu malas. 如果是放弃或屈服的话，那是很懒惰的。 Menyerah itu kalah. 那么交托呢是输了， Tapi berserah itu menang. 但是交托呢是胜利了。 Berserah itu kita dikuatkan. 如果我们交托，我们就得坚固。 Yang ketiga, bertekun. 第三，忍耐到底。 Ayat 11 firman Tuhan mengatakan dari Filipi 2, 第11节这样子说。 dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Bagaimana kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? 我们怎么能承认主耶稣是主呢？ Pekerjaan Roh Kudus. 这是圣灵的工作。 1 Korintus 12 ayat 3. 哥林多前书12章第3节。 Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 所以我告诉你们，被上帝的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵的感动的，也没有能说耶稣是主的。 Keselamatan kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. 我们得拯救，能够承认主耶稣是主， Itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. 那是圣灵的工作， Bukan kekuatan dan hikmat kita. 不是靠着我们的能力或是智慧， Dan itu mujizat terbesar. 那是最大的神迹。 Saudara, orang yang sakit kanker lalu sembuh itu mujizat. 一个人患了癌症，但是痊愈了，那是神迹。 Tetapi mujizat terbesar adalah orang berjalan menuju neraka, berpindah berjalan menuju sorga. 但是最大的神迹就是一个人走向地狱，变成走向天堂。 Kesembuhan adalah mujizat. 痊愈是神迹， Keselamatan mujizat terbesar. 那么得救是最大的神迹。 Ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan atas semuanya, 当我们说主是万有的主， kita tahu Tuhan Maha Kuasa. 我们就知道上帝是充满权柄的。 Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. 对上帝没有难成的事， Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 没有不可能的事。 Apapun masalah kita pada masa pandemi ini, 无论我们在疫情当中面对怎么样的问题， Tuhan sanggup buka jalan. 上帝能够为我们开路。
Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, 如果我们相信耶稣是主， kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, 我们相信对于主没有难成的事， maka kita mau tetap setia dan bertekun dalam kesulitan. 所以我们要忠心到底，忍耐到底。 Kita tidak mau menyerah, 我们不要放弃， menggerutu, 也不要发怨言， apalagi meninggalkan Tuhan, 或者是离弃上帝， meninggalkan pelayanan. 放弃我们的侍奉。 Pandemi ini memang waktu yang sulit bagi banyak orang. 疫情原本对每一个人都是一个很困难的时期， Seperti saya katakan di awal, membuktikan kita bukan Tuhan. 正如我在开始的时候讲的，证明我们并不是主。 Banyak hal kita nggak bisa kerja selama pandemi. 很多事情我们在疫情当中不能够做， Tapi ini Paskah, 但是现在是复活节， kita diingatkan 我们被提醒， tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 对于上帝没有难成的事， Yang manusia tidak bisa kerjakan, 人所不能做的， Tuhan bisa kerjakan. 上帝能够做。 Yang terpenting, 最重要， kita tetap tekun melayani Tuhan, setia kepada Dia. 我们要忍耐到底，忠心的服侍上帝。 Dan ini janji Tuhan, 而且这是上帝的应许， karena Yesus sudah bangkit, 因为基督已经复活， Dia Tuhan atas semua, 他是万有的主， Dia akan memberikan upah kepada orang yang bertekun sampai akhir. 他要赐予那些忍耐到底的人赏赐。 Tidak ada yang percuma dalam hidup orang Kristen. 在那个基督徒的信主的人生活当中，没有任何事情是突然的。 Dia sehat, tidak percuma. Dia sakit, tidak percuma juga. 他活着，他健康也不是突然，他生病了也不是突然。 Waktu keadaan lancar, dia tetap berguna. 在顺境的时候，他还是有用； Dalam kesulitan, dia juga tetap berguna dipakai oleh Tuhan. 在困难的时候，他也是很有用，被主使用。 1 Korintus 15 ayat 58. 哥林多前书15章58节。 Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为你们的劳苦在主里不是突然的， Karena Yesus bangkit, 因为基督已经复活， karena Dia Tuhan atas semuanya, 因为他是万有的主， dan karena kita lakukan segala sesuatu bagi namanya, 而且我们是奉他的名做一切的事情， tidak ada penyesalan dalam hidup. 我们的生命当中就不会有后悔或懊悔 Karena 的事情， tidak ada yang percuma, 因为没有任何事情是突然的， tidak ada yang sia-sia. 没有任何事情是枉然的， Inilah penghiburan kita. 这是我们的安慰。 Suatu saat kita menengok kembali kepada masa pandemi ini, 有一天，当我们回望疫情的时候， kita tidak ada penyesalan. 我们不会后悔， Kita bahkan bisa bersyukur. 我们甚至能够感恩。 Tuhan terima kasih. 主，我感谢你， Justru melalui pandemi, saya lebih dekat dengan Tuhan. 因为经过那个疫情，我跟主更亲近， Saya lebih disiplin baca Alkitab. 我更有纪律的阅读圣经， Saya lebih sungguh-sungguh tekun berdoa. 我真心诚意的祷告， Saya lebih sayang kepada keluarga saya. 我更爱我的家庭， Lebih sabar kepada suami istri saya. 对丈夫妻子都比较有耐心， Lebih peduli kepada pertumbuhan rohani anak-anak saya. 更关心孩子们的属灵成长。 Yesus adalah Lord of all, Tuhan atas semuanya. 耶稣是万有的主， Artinya Dia menang. 意思是说他得胜了。 Di dalam Yesus kita juga pemenang. 在基督里，我们也是得胜的人。 Kesulitan tidak bisa mengalahkan kita. 困难不能够击败我们， Tantangan tidak bisa melemahkan kita. 挑战不能够使我们软弱， Hinaan atau ejekan sekalipun tidak bisa membuat kita mundur. 一些讽刺或者嘲讽都不能够使我们后退。 Selama kita mengakui Yesus adalah Tuhan atas semuanya, termasuk atas hidup kita, 只要我们承认耶稣之主，是包括他是我们生命的主， tidak ada yang sia-sia. 没有事情是突然的。 Kita tidak akan nengok ke belakang lalu menyesal. 我们不会往头看，然后后悔。 Hidup tanpa penyesalan. 我们不会过着没有后悔的生活，过着不会后悔的生活。 Galatia 6 ayat 9. 加拉太书第6章第9节， Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 我们行善不可擅自，若不灰心，到了时候就要收成。 Saudara sekalian, 各位所以说，爱兄弟妹， kita kuat di dalam Kristus. 我们在基督里坚固， Itu sebabnya karena Yesus adalah Tuhan, 因为耶稣是主， hiduplah dengan 3B.
所以我们过着这个三个杯的生活， bijaksana. 有智慧， Ingat kita punya pemilik baru. 要记得我们的新主人， Berserah. 交托 Semua kunci berikan pada Yesus. 一切的钥匙完全交给主耶稣。 Yang ketiga, bertekun. 第三，忍耐到底， Tidak ada yang sia-sia. 没有任何事情是枉然的或 Karena 是突然， Yesus adalah Tuhan atas semuanya. 因为主耶稣是万有的主。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami berterima kasih Yesus telah bangkit dari kematian. 主，我们感谢呢，基督已经从死里复活， Karena Engkau telah bangkit, kami ada hari esok. 因为你已经复活，我们有明天。 Terima kasih untuk pengharapan. 感谢你所赐的盼望， Ampuni dosa kami ya Tuhan. 去饶恕我们的罪。 Selama ini kami mungkin tidak bijaksana, 一向以来我们可能没有智慧， tapi kami ingin belajar bijaksana. 但是我们学习有智慧， Belajar berserah, 学习交托， belajar bertekun, 学习要忍耐到底， sampai Tuhan Yesus datang kembali. 直到主耶稣再来。 Dengarlah doa kami, 请你垂听我们祷告， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告。 Amin.